وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Terima kasih cikgu selaku pengerusi majlis kita pada malam ini. Yang dikasihi dan dihormati Tuan Imam Masjid Aisyah Sungai Mulu, barisan jawatan kuasa masjid, pimpinan masyarakat, pengurusan Kedah Langkawi, pimpinan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah. Pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul, berhimpun di dalam masjid yang serba indah ini untuk sama-sama kita berkongsi dan bercakap berkaitan dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat kita secara khususnya bila menjelang bulan Rabiul Awal saban tahun, maka kita tak pernah lekang daripada memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan utusan yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, utusan yang terakhir, nabi yang terakhir diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang terakhir, umat akhir zaman, bagi membawa hidayah, petunjuk dan risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, saya teringat bila dulu kita kecil-kecil masa di kampung, masyarakat kita bila masuk bulan Maulid tak pernah lekang sambut Maulid. Orang-orang di kampung pakat buat kenduri, maka dijamu makan, kemudian kita akan bersama-sama membaca rawi. Kemudian kita akan bangun, marhaban, berselawat, membesarkan junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Barzanji, Syekh Ja'far Barzanji, dia dah cerita tentang perjalanan kisah hidup Nabi, bermula daripada awalnya hingga akhirnya. Kalau kita baca dan kita faham apa yang diceritakan oleh Syekh Ja'far Barzanji dalam kitab dia, kitab Barzanji, yang cukup sinonim dengan masyarakat kita, ia pun sudah cukup untuk mengajar kepada kita dan cukup untuk memberi kita faham tentang kisah perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, di antara apa yang disebut dalam kitab Barzanji, Syekh Ja'far Barzanji sebut kepada kita, kita baca. Mungkin saya boleh kongsi dengan tuan-tuan sikit sebanyak. Di antara kisahnya, Syekh Ja'far Barzanji sebut kepada kita, walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ketika mana baginda Nabi genap umurnya 2 bulan dalam kandungan ibunya, mengikut pandangan yang masyhur, wafat di Madinah ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Ayah Nabi meninggal
ketika Nabi masih dalam perut mak Nabi, dan umur Nabi waktu itu 2 bulan dalam kandungan, dan ayah Nabi meninggal pada usia yang muda. Disebut dalam kitab sekitar umur 20-an, 25 macam tu ayah Nabi meninggal. Wafat di Madinah Al-Munawwarah. Diceritakan kepada kita sejak daripada awal, sebelum daripada Nabi lahir lagi, dia dah bawa kisah supaya kita tahu bagaimana perjalanan kisah hidup Nabi, susah payahnya Nabi, dan juga cabaran hidup baginda sejak daripada kecil lagi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur perjalanan hidup Nabi ini dengan demikian keadaannya sebagai tapak persediaan baginda untuk menjadi pemimpin kepada umat akhir zaman. Bila Nabi lahir dalam keadaan baginda ni anak yatim, ayah sudah meninggal dunia sejak daripada umur 2 bulan dalam kandungan. Bila faham kata anak yatim, tuan-tuan fahamlah, maka Nabi ni orang susah. Bila kata anak yatim, ayah tak ada ni, tempat bergantung nafkah hidup tak ada. Walaupun duduk dengan mak tara mana sangat, nak boleh sara, nak boleh beri kemewahan hidup. Sebab itulah Nabi sejak daripada kecil lagi, kata ulama, tidak pernah dimanjai ataupun dimewahkan dengan kesenangan, dengan kemewahan, harta benda dan sebagainya. Bahkan dalam sejarah menceritakan usia awal Nabi 5 tahun. Yang pertama baginda berpisah dengan mak pun, duduk di perkampungan Bani Sa'ad jauh daripada kota Mekah. 5 tahun yang pertama usia Nabi membesar jauh daripada kasih sayang, daripada pelukan seorang ibu, berpisah dengan mak jauh daripada kecil. Jauh tuan-tuan perkampungan Bani Sa'ad ni. Baru ni kawan saya pergi umrah, dia pergi dengan isteri dia. Dia duk pergi selalu dah, cuma hak pergi baru ni dia kata nak pergi tengok perkampungan Bani Sa'ad, tempat Nabi membesar pada awal usia 5 tahun yang pertama ni, tara mana, jauh mana daripada Mekah. Yang cerita dalam kitab Sirah Halimatus Sa'diyah, main naik keldai dengan suami dia Haris, bawa anak kecil heret unta sekok, beda bekai susu, main cari Nabi ni. Lalu mereka pun sewalah satu GMC. GMC ini masyhur lah di Saudi, kenderaan SUV yang mewah jugalah. Sewa pun 2,000 lebih. Perjalanan ambil masa 2 ke 3 jam, hampir 200 ke 300 km daripada kota Mekah. Jauh. Bila sampai di sana tak ada apa dah, jalan raya pun tak ada, line telefon pun tak ada. Dia kata kalau kereta mampu pakai duit orang tu lah. Jauhnya. Pasal apa yang Allah atur kehidupan Nabi pada awalnya dibesarkan di kawasan kampung jauh daripada Mekah. Pasal Mekah ni sibuk tuan-tuan, macam tuan-tuan duduk di Langkawi lah, rata dunia manusia mari. Pasal tempat pelancongan ramai Langkawi, rata dunia. Kapal terbang saya saja sehari pun berapa puluh kali penerbangan keluar masuk. Jadi bila orang luar masuk tempat kita, dia bawa macam-macam. Bukan saja dari sudut ekonomi, ya betul, tapi dia juga bawa budaya, dia bawa bahasa, kadang-kadang dia bawa penyakit dan sebagainya. Mekah pun pada ketika itu lebih kurang lagu itulah. Makna menjadi tempat tumpuan pelbagai latar belakang manusia yang datang ke Mekah kerana adanya Baitullah. Bila masuk mari bawa macam-macam lah, bahasanya, budayanya, penyakitnya dan sebagainya, benda-benda hak baik hak tak baik, macam-macam. Maka untuk membesar daripada awal usia Nabi, Allah atur kehidupan Nabi jauh daripada kota Mekah, di kawasan kampung yang percakapan bahasanya belum dicemari dengan berbagai dialek bahasa. Sebab tu Nabi bercakap dengan bahasa yang fasih. Makanan Nabi pun sehat-sehat, segar-segar. Duduk di kawasan kampung, udara pun segar. Sebab tu itu di antara sebab membantu pembesaran tubuh badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Allah atur tuan-tuan. Susah sejak daripada kecil lagi. Pasal apa Allah atur kehidupan Nabi susah lagu tu?
anak miskin, anak yatim. Lalu kata ulama, ini sebagai persediaan untuk Nabi menjadi pemimpin kepada umat baginda yang terdiri daripada pelbagai latar belakang keadaan. Bila Nabi pernah melalui susah, bila Nabi pernah melalui derita, dia akan mengajar Nabi untuk menjadi cekal. Tabah esok bila Nabi jadi pemimpin, Nabi akan menjadi seorang pemimpin yang sangat prihatin dan peka terhadap keadaan umat baginda. Lebih-lebih lagi di kalangan umat Nabi, sahabat Nabi yang susah, yang tak boleh makan dan sebagainya. Sebab tu Nabi cukup prihatin, tuan-tuan. Berbeza kalau kita ni daripada kecil berlatar belakangkan kemewahan. Celek-celek mata tu mewah dah, tak pernah puasa, tak pernah berasa susah payah. Sebab tu beza kita dengan anak kita cukup dah. Zaman kita kecil dulu nak boleh naik kereta pun, tuan-tuan, dia bukan senang. Saya duduk kampung belah Sik, masa tu ayah tak ada kereta pun, tak ada motor pun, tak ada. Ikut mak pergi motor kutip skrap musim buah genuak. Saya ingat lagi ayah ajak, jom kita pergi cari buah genuak. Buah genuak masa tu rupa duit sangat lah mahal. Jadi duit lah ni busuk-busuk pun kan. Ayah naik, kita tunggu di bawah. Dia ambil di atas, kita kutip bola guni. Sekali balik tolak di kedai. Boleh lah. Susah kehidupan dulu kan. Balik mengaji petang, saya ingat lagi mak kata, pergilah jual barang sikit, mak buat laksa. Petang-petang buh olahraga motor belakang, pusing satu kampung jual laksa, kadang habis, kadang tak habis. Kita lalui benda tu. Anak-anak kita tak ada dah, tuan-tuan. Celek-celek mata duduk dalam kereta pun sak dah, tak pernah rasa susah payah. Anak-anak kita beza. Sebab tu kita bila orang cerita bab susah, bab anak-anak tak boleh makan, dia sangat menyentuh perasaan kita. Tolong mak pergi kutip skrap ni berjalan kaki daripada rumah pergi kutip skrap, seketui. Lepas tu kita biasa, kita lalui benda tu kan. Beza dengan zaman anak-anak kita. Nabi SAW, sebab tu Nabi cukup prihatin dengan keadaan sahabat-sahabat Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni cerita bagaimana prihatin dan pekanya Nabi dengan keadaan sahabat ni. Kita nak cerita pasal Nabi ni contoh teladan. Tak ada dah, Nabi contoh teladan yang terbaik dari sudut, pelbagai sudut, lebih-lebih lagi dari sudut akhlak, kepribadian baginda. Tak ada tandingan. Sebab tu Allah kata, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada atas kepribadian akhlak yang sangat agung, sangat mulia. Contoh bagaimana Nabi cukup prihatin dan peka dengan keadaan sahabat Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang masyhur, kita pun selalu dengar nama Abu Hurairah ni. Bila baca hadis kerap kita jumpa nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu kan. Yang nama kad pengenalan dia Abdul Rahman bin Sakhar, tapi nama kad pengenalan tu orang tak kenal, sebab lebih dikenali dengan laqab atau kunyah dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia masuk Islam lewat dah tahun ke-7 Hijri. Nabi wafat tahun 11, maknanya dia dan dengan Nabi lebih kurang 4 tahun. Tapi masa dan komitmen dia dengan Nabi, berdamping dengan Nabi ini cukup banyak, sehingga kan dia di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia di kalangan sahabat yang digelar sebagai Ahlus Sufah. Ahlus Sufah ni tuan-tuan, sahabat hak menumpang di masjid Nabi, duduk di serambi masjid Nabi, sebab mereka tak ada rumah, mereka orang susah. Makan minum pun tak menentu. Kadang-kadang sahabat bagi, kadang-kadang Nabi bagi. Kalau tak ada, tak makan. Minta, tak sama sekali. Ini sifat mulia mereka. Allah sebut dalam Quran,
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. Orang menganggap mereka ni orang senang sebab mereka tak nak minta ke orang, cukup dengan apa yang ada, kan? Satu hari kata Abu Hurairah dia lapar, minta tak sama sekali. Dia tunggu di sebatang jalan dengan harapan kot-kot sekali lagi siapa-siapa lalu perasan tengok muka dia, muka lapar, semawa makan. Minta tak sama sekali. Kot-kot siapa-siapa lalu sekali tengok muka lapar, semawa makan. Sebab muka orang lapar dengan muka orang kenyang ni tak sama, tuan-tuan ni. Dia lain, kan? Abu Hurairah tunggu, datang Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beri salam, jawab salam. Abu Hurairah kata, aku buat tanya soalan pasal Quran. Nak minta, nak habaq kata lapar, tak sama sekali. Cuma buat tanya pasal soalan, buat tanya soalan pasal Quran, kot-kot lah waktu duk sembang tu. Sayyidina Umar perasan kata Abu Hurairah ni sebenarnya lapar, dia semawa makan. Sembang dia pun jawab soalan, tak perasan pun kata Abu Hurairah ni lapar, sebenarnya bukan nak tanya sangat pun. Dia pun jawab, Sayyidina Umar pun pergi tunggu lagi. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beri salam, jawab salam. Abu Hurairah kata, aku buat tanya soalan pasal Quran juga. Kot-kot lah masa duduk sembang, Sayyidina Abu Bakar perasan tanya Abu Hurairah makan, nak tunggu soalan tu. Sayyidina Abu Bakar pun tak perasan, dia pun jawab, dia pun pergi. Tak berapa lama datang Nabi SAW. Daripada jauh lagi Nabi beri salam pada Abu Hurairah. Abu Hurairah jawab salam. Ni sifat Nabi, bila Nabi berjumpa dengan sahabat, Nabi dulu beri salam. Tu yang kita duk baca dalam Barzanji tu. Wa yabda'u man laqiyahu bis-salam. Memula Nabi akan orang yang dia berjumpa dengan salam. Nabi dulu beri salam, sahabat tak dan beri salam, Nabi dulu beri salam. Sebab apa? Sebab beri salam ni walaupun sunat, jawab salam ni walaupun wajib, pahala beri salam walaupun sunat lebih besar daripada pahala jawab salam walaupun jawab tu wajib. Kita ni ibadat kita hak fardu, hak wajib dengan hak sunat. Hak fardu ni pahala lagi besar berbanding hak sunat. Puasa ke semayang ke. Tapi dalam bab salam ni, walaupun hak bagi itu sunat je, tak bagi tak berdosa, tapi pahala dia lebih besar berbanding kawan hak jawab. Sebab jawab tu wajib, walaupun hak wajib, jawab tu wajib, tapi pahala dia kurang daripada hak beri tadi ni. Ni Syekh Ja'far Barzanji sebut, wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Nabi mula beri salam, Abu Hurairah jawab. Bila jawab salam, Nabi senyum daripada jauh. Nabi tanya Abu Hurairah, lapar ke Abu Hurairah? Abu Hurairah tunggu soalan tu lah. Nabi tahu dah Abu Hurairah kalau tunggu tang ni tak ada pasal lain, lapar lah tu, minta tak sama sekali. Dia kata, ya Rasulullah, lapar. Nabi tahu dah, tengok ayak muka pun tahu lapar. Tunggu tang ni pun tahu kata lapar, kan? Ajak balik pergi rumah. Sampai di rumah adalah satu mangkuk susu yang sahabat bagi. Nabi kata ke Abu Hurairah, pergi panggil sahabat-sahabat kita lain, mai kita minum sekali. Ni sifat mulia Nabi. Dia tak kenyang seorang-seorang, tuan-tuan. Yang kata Nabi ni lapar, dia lapar lebih daripada sahabat. Kenyang, dia orang terakhir akan makan, akan kenyang. Tak macam kita, ustaz-ustaz ceramah macam kita, ustaz ceramah ni belum tentu. Kadang-kadang orang nak jawab makan, orang main bisik kita, ustaz lagi lepas Isya kita tala pitang. Nah, habak ramai pun bajet tak apa cukup, kan? Ustaz pergi seorang tak panggil tuan-tuan. Saya lah tu tak panggil. Ustaz kata pergi pelan-pelan. Ni yang kata Nabi SAW, bila nak makan dia tak seorang-seorang. Dia kata kat Abu Hurairah, pergi panggil sahabat-sahabat kita hak lain mai duduk. Abu Hurairah kata, pada mulanya aku berasa berat nak pergi panggil, pasal aku lapar. Susu semangkuk,
Aku tahu dah, kalau aku pergi panggil, aku orang terakhir boleh minum, pasal Nabi akan suruh aku suar kat tiap-tiap orang ni. Last kali baru aku boleh minum. Tapi oleh kerana Nabi suruh, meletakkan kepentingan peribadi di belakang, mentaati Nabi, hak tu nombor satu. Pergi panggil sahabat berhimpun mai. Ya Rasulullah, semua dah ada. Nabi kata, Abu Hurairah, ambil susu, suar betul sebagaimana hadis dua salah. Suar tiap-tiap orang minum, seorang minum, seorang minum, seorang minum. Lah suar kat Nabi, Nabi kata minum ya Abu Hurairah, dia pun minum. Suar kat Nabi, Nabi kata minum lagi ya Abu Hurairah, dia pun minum. Suar kat Nabi, Nabi kata minum lagi ya Abu Hurairah, dia pun minum beberapa kali. Akhirnya Abu Hurairah kata, tak boleh dah ya Rasulullah, kenyang dah. Baru suar kat Nabi, Nabi orang yang terakhir minum selepas daripada para sahabat semua kenyang, tuan-tuan. Ini sifat Nabi, sanggup meletakkan kepentingan diri belakang demi untuk mendahulukan umat baginda. Contoh tak ada dah. Sebab tu bila kita menghayati sejarah kehidupan Nabi ni, kita ikut akhlak Nabi, mulia sekali dengan kita, mulia sekali dengan kita. Kita berebut makan, kadang-kadang ambil lebih. Orang kata dah seorang sebungkus, kita balas 3. Balik tak habis pun, balik tak habis pun. Musim banjir, orang hantar bantuan untuk bangsa banjir, kita hak tak kena banjir pun pergi balas juga. Sikap. Kadang-kadang kita meletakkan kepentingan diri kita lebih pada orang lain. Orang yang dalam kesusahan tak dapat bantuan, tiba-tiba kita hak yang tidak memerlukan dapat. Pasal kita ambil hak orang. Sedangkan Islam ajak kepada kita lagu mana? Kalau dalam bab tu kita dahulukan orang, itu diutamakan. Tapi kalau dalam bab ibadat, disuruh kita dahulukan diri kita. Contoh semayang, saf depan ada kosong, dahulukan diri kita, pergi. Sebab mendahulukan orang lain dari segi kelebihan ibadat ni makruh. Para pergi, saf depan tu kosong, kita pergi. Dan ni kita tak, sila. Kita tak banyak juga. Pasal apa? Pasal betul wah kipas dah, suruh kawan depan. Tapi dalam bab makan, kita dulu je lepak, pergi, kawan kita belakang, pipi habis, siapa seorang hamil lambat. Lagu tu ayat kita. Betul. Kadang-kadang bila kita hayati peristiwa sejarah, kita baca hadis, baca sirah, kita baca Barzanji, ulama susun tentang akhlak kepribadian Nabi ini, Allah, tuan-tuan, cukup untuk menjadi panduan dan pedoman kita bersama. Kisah Nabi SAW, bagaimana baginda dalam keadaan demikian. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Laparnya baginda Nabi SAW, tahan makan, kadang-kadang tak ada benda makan. Syekh Ja'far Barzanji cerita kepada kita, wa ya'sibu ala batnihi al-hajara min al-ju' wa qad utiya mafatihal khazainil ardiyah. Baginda pernah ikat ketui batu di perut disebabkan lapar, sedangkan baginda telah ditawarkan oleh Allah akan segala khazanah kekayaan yang ada atas muka bumi ini. Warawadatul jibalu bi an takuna dhahaban fa abah. Bukit bukau gunung ganang tawar kepada Nabi nak tukar jadi ketui emas. Nabi tolak, tidak wahai Tuhanku. Biarlah aku senang satu hari, aku susah satu hari, aku sehat satu hari, aku sakit satu hari. Bila aku senang, aku syukur kepadamu. Bila aku susah, aku ingat kepadamu. Kita ni kalau senang, tak pernah susah, sehat, tak pernah sakit, dia sombong. Dia akan jadi sombong. Tapi kalau sakit, susah, sampai tak ada senang apa, dia lama-lama jadi putih asa. Sebab itulah susah dan senang adalah ujian daripada Allah. Sebab tu orang beriman, waktu susah pun kebaikan bagi dia, waktu senang pun kebaikan bagi dia. Bila dia susah,
dia sabar, dia ingat pada Allah. Bila dia senang, dia syukur kepada Allah. Dua-dua baik bagi dia. Lebih-lebih lagi bila kita senang, jangan kita lupa pada Allah. Nabi kata, ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenailah Allah waktu kamu senang, waktu sehat, waktu lapang. Jangan buat-buat tak kenal Allah ketika kamu senang, ketika kamu sehat, ketika kamu lapang. Jangan kamu buat sombong dengan Allah, buat-buat tak kenal dengan Allah. Hak Allah suruh kamu tak buat, hak Allah larang kamu tak tinggal. Doa pun tak pada Allah, minta apa pun tak ambil sombong dengan Allah ketika senang. Kalau waktu senang kamu ingat pada Allah, kamu tak lupa pada Allah, kamu buat hak Allah suruh, kamu tinggal hak Allah larang ketika kamu senang, ya'rifka fi syiddah. Bila kamu susah, Allah akan kenal kamu. Apa maksud dia, tuan-tuan? Kalau waktu kita senang ni kita duk ingat Allah, kita buat segala tanggungjawab kita dengan Allah. Esok bila kita susah, kita cari Allah, kita berdoa, kita minta pada Allah, Allah akan tolong kita. Tapi kalau senang ni tak ingat ke Allah, dia seronok sampai lupa tanggungjawab dengan Allah. Esok bila dia susah, dia cari Allah, Allah pun tak peduli ke dia. Pasal apa Nabi pesan pasal masa senang? Nabi kata kenallah Allah waktu senang. Nabi tak kata kenallah Allah waktu susah. Sebab ulama kata waktu susah tak payah suruh, waktu sakit tak payah suruh. Bila dia susah, bila dia derita, bila dia sakit, secara automatiknya mulut kita pun Allah, Allah, Allah. Duk terdang tak kata Allah. Anak tanya semayang ibu ni, mayang lagu mana? Mayang tak juga. Tapi mulut tu dia cari Allah. Waktu bila? Waktu sakit, waktu susah. Waktu itulah dia mula ingat nak main masjid, nak semayang, bertobat, kan? Nak buat derma, nak buat sedekah. Waktu bila? Waktu dia susah. Bila main senang, dia lupa balik pada Allah. Itu sifat manusia. Wa idza massal insana ad-durru da'ana. Allah ceritakan bila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia berdoa pada kami ni, boleh kata dalam semua keadaan, duduk, berdiri, tidur dan sebagainya, minta kat kami. Tapi bila kami lapangkan, kami tarik balik kesusahan, kesakitan itu daripada dia, dia kembali menjadi manusia yang lupa kepada Tuhan, seolah-olah dia tak pernah berdoa kepada Allah sebelumnya. Ini sifat manusia. Lepas tu kita ni syukurlah, tuan-tuan, Allah bagi hak kita takat mana. Kadang-kadang hidup kita ada senang, ada susah. Sebab itu semua akan menjadi pengajaran kepada kita. Bila kita senang, kita syukur pada Allah, ingat. Bila kita susah, dan kita sabar dan kita ingat pada Allah. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, sebab tu saya sebut di mana-mana pun pentingnya pengajian sirah Nabi, sirah perjalanan hidup Nabi dalam diri kita, diri anak-anak kita, supaya kita ni kenal dengan Nabi kita. Jarak masa kita dengan Nabi kita ni jauh sangat dah, 1400 tahun dah, tuan-tuan. 1400 tahun kita ni duduk di hujung sangat dah, hujung sangat dah. Jadi kalaulah tidak ada program-program seumpama ini, mungkin setahun 2-3 kali kita duk cakap pasal Nabi, musim maulid, musim hijrah, musim apa lagi, Isra' Mi'raj, musim apa lagi, nuzulul Quran, kita bercakap pasal Nabi. Kalau tak ada langsung program-program, jadi semakin jauh kita dengan Nabi. Bahkan tak cukup hak ni saja. Sebab hak ni orang kata apa, sekali sekala. Setahun mungkin 4-5 kali tak cukup. Tapi hendaklah kita mengaji sirah ni secara berterusan. Mungkin dalam kuliah mingguan kita, bulanan kita, sebulan 2 kali ke, secara berkitab kita mengaji, kita baca satu-satu perjalanan hidup Nabi sejak daripada baginda dilahirkan, membesar di kota Mekah, kemudian dilantik menjadi rasul, kemudian Nabi berdakwah secara sirriyah 3 tahun, kemudian mula dakwah Nabi secara jahriyah. Nabi menerima tentangan daripada puak-puak Quraisy Mekah, berbagai perkara yang mereka buat kepada Nabi, sampai akhirnya Nabi dan para sahabat di pulau beberapa tahun, hampir kebuluran para sahabat pada ketika itu sebelum hijrah.
Kan? Kita baca tentang sejarah peristiwa apa berlaku di Taif, kemudian Nabi mulakan dakwah kepada orang-orang bukan Mekah, mari daripada luar, mula Islam berkembang, kemudian Nabi hijrah pergi ke Madinah, kemudian mula berlaku siri-siri peperangan yang banyak dalam kehidupan Nabi. Kalau kita tengok umur Nabi berapa start perang ni tuan-tuan, tahun kedua Hijri. Tahun kedua Hijri ni umur Nabi dah 55 tahun lebih kurang. 55 tahun baru mula peperangan demi peperangan. Allah, di dalam peperangan Uhud yang Nabi cedera umur dah 54 tahun. Kita kalau lagi 3-4 tahun nak pencen, dia malas fikir dah. Kalau ada cuti, dia ambil cuti sampai rapat pencen, malas duk fikir, sabut kepala dia kata. Sedangkan Nabi ni sampai ke wafat perang. Peperangan yang terakhir, Nabi mengatur satu pasukan perang untuk dihantar ke Balqa Ad-Darum dalam negara Jordan, sempadan, untuk berperang dengan puak-puak Rom. Cuma Nabi tak pi. Tapi Nabi mengatur pasukan ini dengan dipimpin oleh seorang sahabat, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, anak kepada Zaid bin Harithah. Nabi lantik dia sebagai panglima. Yang menariknya, umur Usamah bin Zaid waktu itu baru 18 tahun. Muda lagi tuan-tuan. 17-18 ni anak kita baru nak mengundi lah. Tu pun kalau dia tahu kata dia layak mengundi. Kalau duk ralik naik motor tayar satu, duk ralik hirup ayak ketum, tak jadi apa tuan-tuan ni. Usamah bin Zaid umur 18 tahun, Nabi lantik dia jadi panglima perang, berperang pula dengan puak-puak Rom. Sehingga kan ada di kalangan puak-puak munafikin ni menyebarkan, orang kata apa, sebaran seolah-olah mensabotaj. Mereka duk kata apa bagi kat Usamah, kanyak lagi budak-budak. Ramai lagi para sahabat hak senior yang berpengalaman, yang lama dengan Nabi, bagilah kat mereka tu. Sehingga Nabi terpaksa membetulkan keadaan. Nabi kata, kamu seolah-olah tak percaya kat aku, kamu seolah-olah tak yakin dengan kebolehan Usamah. Aku tahu dia seorang pemuda yang layak, sebagaimana ayah dia dulu, Zaid bin Harithah, yang syahid dalam peperangan Mu'tah kan, ayah dia salah seorang panglima yang syahid dalam peperangan Mu'tah. Bila Nabi duk bersiap nak buat persiapan terakhir, belum sempat Nabi beri arahan terakhir kepada pasukan ni, baginda jatuh sakit, membawa kepada kewafatan Nabi SAW kemudiannya. Tapi pasukan perang ni diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya Usamah pulang bawa kemenangan yang gemilang untuk Islam. 18 tahun umur tuan-tuan. Hebat sahabat dulu ketika muda. Lepas tu anak-anak muda kita hari ni kena tengoklah anak-anak kita lebih-lebih lagi. Kalau kita nak tengok pemimpin, keadaan negara kita lagi 10-15 tahun, tengok anak-anak muda kita hari ni. Lagu mana keadaan dia? Kalau anak-anak muda hak ada hari ni, hak umur belas-belas tahun, hak umur 20-an ni, orang yang dekat dengan agama, orang yang takut pada Allah, orang yang ada ilmu, esok bila dia jadi pemimpin, insya-Allah negara kita akan aman, damai, selamat, harmoni, kerana dipimpin oleh orang yang ada nilai takwa dalam diri. Bila ada nilai takwa dalam diri, dia tak berani buat lebih kurang. Dia nak ambil hak orang, dia tak berani. Pasal apa? Ada reti bab dosa pahala. Dia nak ambil rasuah, dia tak berani. Dia nak khianat, dia tak berani. Pasal apa? Nilai takwa ada dalam hati dia. Tapi kalau anak-anak muda kita hari ni tak ada benda ni, semayang pun tak, terlibat dengan benda-benda yang merosakkan ayak ketum, dadah dan sebagainya. Bayangkan esok lagi 10-15 tahun mereka jadi pemimpin, apa akan berlaku pada negara kita? Tak payah tengok dalam skop yang besar, tengok dalam skop yang kecil, rumah tangga pun cukup dah. Bila menikah suami dan isteri, suami ni orang agama, orang yang reti tentang dosa pahala, orang yang tahu tanggungjawab dia, dia akan pimpin isteri dan anak-anak dia ke arah tu. Dia tak akan biar anak-anak dia tak semayang, dia tak akan biar anak-anak dia tak tutup aurat, dia tak akan biar anak-anak dia
buang masa dengan benda-benda yang tidak berfaedah. Dia akan pastikan anak-anak dia berkawan dengan siapa, pasal dia tahu tanggungjawab dia sebagai ketua keluarga. Tapi kalau bapak tadi ni menikah, apa pun tak erti, semayang pun tak erti, apa pun tak erti, esok bila menikah boleh anak, dia belah lagu tu je, takat bagi makan kenyang, beli baju baru, beli kasut baru, tak, dia takkan ambil berat. Nak ajak Quran, dia pun tak erti Quran, dia pun tak ambil berat nak hantar anak-anak pergi mengaji Quran. Nak suruh anak-anak tutup aurat bagi elok, dia pun mentang-mentang duk pakai seluar pendek, teh pada lutut, bawah pada pusat. Mak nak suruh anak-anak pakai tudung tutup kepala, mak pun tak pakai, keluar pergi pasar malam baju kelawar je. Jadi macam mana nak pupuk anak-anak lahir sebagai anak-anak yang mentaati Allah? Itu dalam skop yang kita nampak kecil keluarga kita. Di peringkat negara lebih-lebih lagi pun macam itulah tuan-tuan. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, maknanya Nabi berjuang untuk bawa Islam ni sampai kepada kita, sampai ke akhir hayat baginda Nabi SAW. Sebab itulah kewafatan Nabi, kehilangan Nabi cukup amat dirasai oleh para sahabat pada ketika itu. Kita baca dalam sirah bagaimana hari terakhir Nabi bersama para sahabat, subuh pagi Isnin, kata riwayat 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijri. Dalam kitab fiqh sirah pada sebut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersiap nak jadi tu imam mayang subuh. Para sahabat pun duk bersiap dah, ready dah. Tiba-tiba Nabi selak tirai bilik Nabi. Sahabat tengok, Sayyidina Abu Bakar pun tengok, Nabi senyum, depa berasa seronok. Sebab pada tanggapan mereka Nabi semakin sihat. Rupa-rupanya itulah senyuman terakhir daripada Nabi untuk umat baginda. Sayyidina Abu Bakar bagi ruang kat Nabi. Pada tanggapan dia Nabi nak sembahyang, nak jadi imam. Lalu Nabi beri isyarat teruskan sembahyang. Nabi tidur balik sehingga akhirnya baginda wafat. Habis sahabat sembahyang, mereka pun pekat balik. Sayyidina Abu Bakar pun balik. Sampai sekat je lah orang main turut kata Sayyidina Abu Bakar, Nabi dah wafat. Terus pergi dalam bilik Nabi, kucup dari Nabi dan sebagainya. Di luar ni para sahabat kelang kabut dah, tak boleh terima berita kewafatan Nabi. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu lebih-lebih lagi tak boleh terima. Dia kata Nabi tak wafat, Nabi cuma pergi berjumpa dengan Allah, bermunajat dengan Allah sebagaimana Musa alaihi salam. Nabi akan balik. Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan kalut inilah dia keluar berpidato di hadapan para sahabat. Dia mulakan dengan bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam. Lalu dia kata ucapan yang masyhur, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Kalau kamu sembah Muhammad, Muhammad dah mati. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Tapi kalau kamu sembah Allah, siapa yang sembah Allah, Allah maha hidup, Allah tidak mati. Dia baca sepotong ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Tidaklah Muhammad ini melainkan seorang rasul yang didahului oleh beberapa rasul yang lain. Apakah dengan sebab Muhammad mati atau dibunuh kamu akan kembali murtad? Sayyidina Umar bila dia dengar ayat ni tuan-tuan, terus lembek long lay. Dia kata seolah-olah aku tak pernah baca ayat ni. Baru dia boleh terima hakikat kewafatan Nabi SAW. Pasal apa tuan-tuan? Pasal terlampau sayang, terlampau kasih kepada Nabi. Mereka duduk dengan Nabi, Nabi berjuang, tak ada kepentingan diri. Wafat Nabi, Nabi tak tinggal harta pun. Beza dengan kita lah, bila kita jadi pemimpin, harta kita ni tinggal ke anak cucu 7 keturunan, tak habis makan. Nabi tak tinggal apa pun. Bahkan di antara hari-hari terakhir Nabi, baju besi baginda tergadai di tangan seorang Yahudi kerana nak ambil beli makanan beri kepada ahli keluarga Nabi.
Sebab tu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hari Nabi sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah, itulah hari yang paling gembira, paling bercahaya kota Madinah. Hari di mana hari Nabi sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah. Orang Madinah pakat seronok ni, meriah, tak pernah meriah sebagaimana hari Nabi sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah. Tapi hari yang paling gelap, hari yang paling sedih di kota Madinah adalah hari kewafatan baginda Nabi SAW. Ni tuan-tuan yang kita duk cakap. Kalau nak cakap, nak cerita pasal Nabi tak habis malam ni. Cuma kita nak bagi semangat pada tuan-tuan supaya biar kita mengaji ini dalam jadual pengajian tuan-tuan ada mengaji kitab sirah. Beli kitab kecil sudahlah, Sirah An-Nabawiyah Durusun wa Ibarun Dr. Mustafa Sibai, itu pun boleh. Tidak pun carilah Fiqhus Sirah Dr. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah. Nipis-nipis tapi dia ada 3 jilid. Baca tu. Tak payahlah baca tebal tu. Ar-Rahiqul Makhtum tebal, bila nak habis? Kuliah sebulan sekali, ustaz tak mai pula. Ustaz mai, kita pula tak mai. Bila nak habisnya? Mengaji hak nipis-nipis sudah. Hak tebal itu sebagai rujukan tambahan. Jadi kita faham dah peristiwa sejarah hidup Nabi ni, perjalanan hidup Nabi, peperangan di sebalik pengajaran di sebalik peperangan itu, apa yang kita dapat. Semuanya menjadi pedoman dan panduan dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan adanya program yang seumpama ni, kita ni makin dekat dengan Nabi. Kita duk cakap pasal Nabi, ada duit, Allah bagi rezeki, pi buat ibadat umrah. Nak tunggu haji ikut lambat, buat umrah di Mekah, selesai kita ziarah Madinah, pi di makam Nabi. Allahu Akbar. Kena, orang kata apa, kena tautkan hubungan kita dengan Nabi, sebab kita dah semakin jauh kan. Di antara bukti yang paling besar kalau kita sayang kat Nabi, kalau kita betul cinta kat Nabi ni, buat hak Nabi suruh, tinggal hak Nabi larang. Kalau setakat belarak saja, lepas belarak letih balik tidur semayang, tak jadi. Nah, semangat nak belarak ni, baguslah, tak apalah. Belarak selawat ni bukan main hebat. Balik tidur sedap, zuhur tak semayang, masak baru mungkin kan, tak jadi. Jadi kalau sayang kat Nabi betul, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul bawa, Nabi suruh kat kita buat, ambil buat. Dan apa yang Nabi larang kat kita, tinggal, berhenti, jangan buat. Itu baru bukti kata kita kasih dan kita sayang kepada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian dalam kuliah pada malam ini, sedikit sebanyak memberi kepada kita, orang kata apa, semangat, suntikan semangat untuk kita lebih ke depan ni. Hak ni beda ceh sekali segala ya. Cuma kita kena ada tindakan lepas daripada ni. Pilah, kalau tak ada di masjid ni pun cari di mana-mana masjid. Malam ni ada mengaji kitab sirah, kita pergi menadah. Mengaji biar daripada kulit ke kulit. Bila kita mengaji lagu tu, mana secara detailnya kita faham perjalanan hidup baginda Nabi SAW. Baik, malam ni kita ada hadiah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soalan saya nak kena tanya, siapa boleh jawab, malam ni dia dapat hadiah. Dia kata ada hadiah apa tak tahu, tiket kapal terbang ke, Allahu'alam lah. Tiket kapal terbang pergi belah, Allahu'alam kan. Tapi ada hadiah lah. Baik, ada beberapa soalan yang saya nak tanya pada tuan-tuan. Kita buat satu-satu soalan lah. Baik, soalan mudah-mudah saja. Kita tak bagi soalan payah-payah. Bukan soalan kebat, bukan soalan apa dak. Dalam isi hak kandungan saya kuliah tadi. Yang pertama, baik, berapakah umur Nabi ketika wafatnya ayah Nabi SAW? Soalan mudah itu, siapa boleh jawab tu? Oh, setuju. 2 bulan apa? 2 bulan dalam kandungan mak dia. Betul tak tuan-tuan? Betul tak? Okey. Baik.
Soalan yang kedua. Pedia soalan ni. Mudah sangat, kita bagi payah sikit. Soalan yang kedua. Baik. Siapakah nama ibu susuan Nabi yang menyusukan Nabi di perkampungan Bani Sa'ad? Nama mak susu Nabi, hak Nabi menyusu ketika Nabi berada di perkampungan Bani Sa'ad. 5 tahun duk mengasuh Nabi SAW, sejak daripada umur cik sampai umur 5, lebih kurang 5 tahun lah. Halimatus Sa'diyah. Soalan yang ketiga. Bilakah Islamnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Tahun berapa? Siapa jawab? Tahun 7 Hijri. Ya, betul. Berapa soalan dah? 3. Okey. Soalan yang keempat. Bilakah wafatnya? Tahun berapa wafatnya Nabi SAW? Kadangan. Ya. Tahun 11 Hijri. 11 ya betul. 4. Soalan yang terakhir. Abu Hurairah nama gelaran. Apakah nama sebenar Abu Hurairah ketika dia Islam? Apakah nama penuh dia? Tadi saya sebut dia. Abu Hurairah tu nama dia punya laqab. Abdurrahman bin Sakhar. Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Baik. Hebat-hebat dia makna. Tuan-tuan bagi perhatianlah pada isi ceramah pada malam ni. So kita ada 5 hadiah insya-Allah. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat dia siapa dapat? 1, 2, 3 abang kita. Adik kita belakang 4, 5. Noh. Baik. Baik. Baik hak mula-mula tadi. Adik kita. Tu kita dapat hadiah insya-Allah. Siapa nak bagi? Kita jemput. Baik, Cikgu Mi kot. Saya tutup dulu. Saya tutup dulu. Sebelum tu Ustaz, saya tutup dululah ceramah ni dengan mudah-mudahan Allah memberi manfaat pada kita bersama insya-Allah. Nanti saya akan serah pada cikgu untuk penyampaian hadiah insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.